Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada penonton Kebun Bandar, di mana segala idea dan kreativiti dirangsang, digabung dan dipersembahkan buat anda. Saya Ramona Zamzam akan bersama anda selama 30 minit bagi menyingkap tip-tip dan kaedah-kaedah pertanian bandar khas untuk anda. Budaya, tak nak seribu dalih. Kalau tak pecahkan ruyungnya, mana nak dapatkan sagunya, betul tak? Begitulah yang boleh digambarkan pada kebun komuniti di USJ 3/4 ini. Hari ini saya bersama dengan Encik Tan. Encik Tan adalah pengerusi kepada kebun komuniti USJ 3/4 ini. Apa khabar Encik Tan? Selamat pagi. Encik Tan boleh ceritakan sedikit tentang latar belakang kebun komuniti ini tak? Yes. Boleh. Kebun Community 3/4 started in the year 2014 under Zone Per Se MBSJ. So, when this started, we sit with our committee to look into the urban farming and permaculture and also how to start the kebun community so that we are a bit different from the rest of the contestants. So, we went in and looked at the drain along this kebun, and we found that, and we request MBSJ for this piece of land so that we can start our farming. Bagaimana pula dengan konsep yang diamalkan di kebun komuniti ini? The concept is very simple. We are trying to help our residents to reduce their expenses in their shopping for grocery. Ya. Baik Encik Tan, yang seterusnya ya Ramona nak tahu, apakah jenis-jenis tanaman yang ada di kebun ini? We have kangkong, we have brinjal, we have ladyfinger, we have even the one of the raja, ulam raja, all this that we have. Buah-buahan we have from mangosteen. We have trees that we have bud-craft mangosteen mango tree into one tree. They have two varieties of mango. We have bud-crafted, and hopefully it'll be successful and we can share. Yeah. Also, we have three types of sugar cane. A lot of people will find that sugar cane, but we have sugar cane for the herbal, sugar cane for the normal, and sugar cane. There's also another red type. Some people say it's good for it's healthy herbs or anything like that, which we are trying to ask a lot of these sensei or something, what are the herbs is meant for and all these things, so that we can share together with the resident. A lot of other fruits that are good, like for example for the sore fruits, herbs, there is like tea, so that you can help in the diabetics or high blood pressure, but they are not medicine. They are able to help only. So we are trying to help them antioxidant goodness for the people to drink or something like that. So we also encourage them to be more on natural consumption. Baik Encik Tan, yang seterusnya Ramona nak tahu, apakah kaedah tanaman yang digunakan di kebun komuniti ini? Okay, what we are doing here, actually we are going back into the Mother Nature, where we have our own compost. We rear chicken, and the chicken dung have been used to mix to become compost. It's for our vegetables and also for our fruits, trees, and all these things. What we have here is that this compost, we are trying not to use pesticide, and also we are trying to use it as natural as possible. And the thing is that when we started to do this, we also raise some earthworms, which I think not many people are aware that earthworms can be rare
and we are trying to plow back into the soil. See, when we started to do this, we found that the soil that we have in the very beginning was very hard and all these things. Yeah. As times go by, we find that the soil has become very rich, and hopefully from here we can go in more detail. We have also started to have the fish that we are starting some fishes where we also use the water from the fish tank, the Yeah. nitrogen that we also plow back onto the soil. It also act as a fertilizer to the ground. Oh, macam tu. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Tan. Nampak tak? Banyak kan informasi yang kita dapat daripada Encik Tan. Banyak lagi yang Ramona nak tanya. Tetapi macam biasalah sebelum tu Ramona nak kita semua belajar dulu sesuatu dalam segmen DIY pada minggu ini. Terima kasih kerana masih setia bersama saya Ramona Zamzam dalam segmen DIY di mana kami membantu untuk memberi anda idea yang kreatif terutamanya kepada penonton dan penggemar bidang tanaman. Pada minggu ini kita akan belajar satu lagi cara yang inovatif bersama dengan pakar dekorasi kita, Encik Nasirun. Encik Nasirun, apa khabar? Ya, khabar baik, alhamdulillah sihat. Jumpa lagi kita ya kali ini. Ya. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Memandangkan Encik Nasirun pun dah ada dan dah sedia, apa kata kita mulakan? Kita akan perkenalkan mini tower. Mini tower. Ya. Baiklah, Ramona nak tahu apakah itu mini tower dan untuk apa kita nak guna mini tower ni? Okey. Untuk mini tower ni, kegunaan mini tower ni, ia satu paip PVC. Ya. Kita akan jadikan ia satu tempat untuk media tanaman. Oh, media tanaman. Okey, pertama sekali Ya. kita akan guna handrail. Baik. Okey, paip PVC ni telah dimarking ya. Ya. Sudah ditanda Oh. 1, 2, Ya. 3, 4, 4 dan 5. 5. Okey. Baik. Satu paip PVC ni berukuran saiz 6 inci. 6 inci. Dia boleh buat 5 pot lah 5. untuk media tanaman. Baik. Okey, kita mulakan sekarang ya. Ya. Okey, yang pertama kita tebuk lubang yang pertama ya. Ya. Oh, lubang di bawah Okey. situ. Habis tu yang dah tanda lain-lain tu tak apa. Tak perlu. Tak perlu lah. Baik. Okey, Nak- yang lain tak perlu. Baik. Okey. Kemudian? Okey, kemudian kita angkat paip PVC ni, Ya. letak ke atas Ya. supaya senang kita nak buat dia punya lubang. Baik. Untuk media tanaman. Perlu Ramona tolong pegang ke? Okey, boleh ke? Boleh ya? Okey. Macam ni? Okey. Baik. Kita ambil gaji. Ya. Okey. Potong di. Okey, kita potong mengikut lubang ke lubang. Oh. Lubang ke lubang Baik. Oh. Dengan begini ya. Baik. Layang begini. Jangan Layangkan saja. layangkan saja. Jangan Supaya terlalu dekat. terlalu dekat dan jangan hanya setepak saja. Oh. Kita kena buat begini. Okey, sekarang dah lembut. Kita masukkan kayu tadi. Oh, macam tu. Perlahan-lahan kita tekan. Masukkan kayu ke dalam Okey. tu. Kita akan sambungkan Ya. mangkuk yang telah disediakan, yang telah ditebuk lubang Ya. dengan polipaip. Oh, nampak tu. Ya, seterusnya. Okey, sekarang kita sambung kan. Okey, kita sambung. Ya. Oh, masukkan. Okey. Kemudian Kita masukkan ke dalam dalam pipe PVC ni. dalam paip PVC. Oh. Okey, dengan paip PVC ni. Kemudian Okey, kita ambil pump yang berada di dalam tong. ya. Kita naik ke atas. Kemudian? Begini ya. Kemudian kita sambungkan pump ini. Oh. Okey, cara sambungkan pump Ya. ini ya. Okey, cocok yang masuk. Okey, Baik. sekarang
Dah disambung. Dah disambung. Dah siap. Ya. Siap. Pam, nak Ramona tolong pegang? Okey. Ramona tolong pegang pam. Ya. Okey, kita sama-sama masukkan ke dalam tong. Oh. Okey. Ini di bahagian bawah. Okey, di bahagian bawah. Okey. Faham? Ya. Tanpa saya dah pegang. Baik. Okey, masukkan ke dalam tong. Oh. Okey, tegakkan dia begini ya. Ya. Seterusnya kita Ya. ambil air. Ambil air. Okey, air yang telah disediakan. Nak tuang dalam ni. Tuang dalam tong tadi. Baik. Ramona pegang ya? Pegang sekejap ya. Baik, baik. Oh, macam tu. Masukkan air. Bagi penuh-penuh. Tak penuh. Baru tak apa, jangan penuh. Sekarang kita hidupkan pam. Kita Ya. lihat macam mana air itu turun. Ha. Okey, sekarang kita buka pam. Buka Swiss. Twist. Tengok kita air. lihat, kita tengok macam mana air itu turun. Tu. Okey, dah cantik. Air dah turun. Nampak tak? Beginilah cara dia. Oh. Air ni kalau dah terkeluar sikit pun tak kisah. Tak kisah. Oh. Dia terkeluar pun, dia masuk balik dalam tong. Dia Betul. dia tak kena lantai lah. Di luar. Di luar. Kita ambil penutup di atas. Penutup tadi. Okey, Ya. penutup tadi kita tutup. Oh, Okey. tutup. Tutup. Kita tutup ni, kadang-kadang kita takut ada nyamuk masuk ataupun kita takut air ni terpecik keluar ke. Okey, walau bagaimanapun sekiranya Ya. penutup di atas tak ada, katalah dia berharga mahal ke, kita tak mampu ke, tapi tuan-tuan penonton di rumah jangan kecewa ya. Kita ambil botol, kita potong sebagai barang DIY ya. Kita potong sebagai DIY. Oh. Kita jadikan dia penutup di atas. Yang ini pun boleh? Okey, yang ni pun boleh. Oh. Okey, penonton di rumah boleh pilih yang mana satu. Hendak. Yang mana satu? Untuk membuat penutup. Untuk- Yang ni pun boleh. Oh, macam topi dah. Okey. Yang ini pun boleh. Oh, asalkan dia lebih daripada dia besar daripada saiz ni. Okey. Okey, boleh. Kalau sekiranya dia ke bawah, kena dekat sini, kita potong sedikit. Kita akan tunjukkan cara-cara untuk Tanaman? tutup tanaman. Ah. Okey. Begini ya. Sekiranya kita tak ada tanah ataupun kakopek Ya. ataupun pit moss, kita boleh menggunakan span. Guna Okey, span span. saja. Kita gulung begini. Okey. Kita masukkan ke dalam cup tadi. Masukkan dalam cup. Okey, masukkan dalam cup. Ya. Okey. Kemudian Kita letak di mana-mana lubang pun tak apa. letak saja. Letak saja. Oh. Okey. Nanti air akan kena dah Okey, tu. akan kena. Dia akan span ni akan serap air yang di dalam tadi tu. Oh. Akan basahlah span ni. Selepas kita letak span. Ya. Okey. Kita ambil biji benih. Biji benih. Kita boleh terus semai ke dalam ya. Baik. Okey. Okey. Baik, baik. Sekarang kita potong biji benih. Ya. Biji dia kita ambil dalam Okey. tiga Tiga atau empat biji. ataupun 4 biji. Dan letakkan saja dekat atas Letakkan span. saja. Okey. Sebenarnya biji Baik. benih ni kita ambil 3 atau 4 biji. Bukannya apa? Kadang-kadang kita letak sebiji, kadang-kadang kita takut dia tak tumbuh kan? Oh. Sebab tu kalau kita letak 3 atau 4 biji, Ya. dia boleh ni 2 ataupun 3 dia akan mesti salah satu mesti akan tumbuh. Oh, macam tu. Dia akan tumbuh. Okey. Jangan pula letak satu atau dua, tak cukup kan? Inilah dia mini tower kita yang telah pun siap. Ribuan terima kasih buat Encik Nasirun kerana sudi memberi tunjuk ajar. Sama-sama Ramona. Ya, dengan itu, sebelum kita mengakhiri episod kali ini, kita nak minta Encik Nasirun untuk beri sedikit nasihat pada penonton di luar sana. Boleh? Okey, nasihat saya, jadikan pertanian bandar sebagai sahabat baik anda kerana ia akan membantu dapat mengurangkan perbelanjaan dapur anda. Dengar tu, boleh mengurangkan perbelanjaan dapur anda tahu. Maka berakhirlah segmen kali ini. Ramona nak pesan, mini tower ni betul-betul sesuai untuk anda yang tinggal di bandar. Terutamanya rumah yang jenis tinggi-tinggi tu, kalau tak ada tanah, senang je boleh buat mini tower. Betul tak? Selamat mencuba dan sehingga kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Jumpa lagi. Ni. Hana. Sikit je. Tak nak dah. Okey.
Seronok kan lihat pada para peserta di kebun komuniti ini sama-sama bekerjasama. Dekat sini bukan ada sayuran dan tanaman saja, sebaliknya ada juga ayam, ikan dan macam-macam lagi. Banyak lagi yang Ramona nak tanya pada Encik Tan, tetapi apa kata kita belajar dulu sesuatu dalam segmen Pertanian Lestari pada minggu ini. Terima kasih kerana masih setia bersama kami dalam segmen Pertanian Lestari di rancangan Kebun Bandar, di mana kaedah-kaedah pertanian yang kreatif dan inovatif kami persembahkan untuk anda supaya kita semua dapat pelajari bersama. Ramona pasti di antara anda ada yang minat dan juga pandai untuk bercucuk tanam. Tetapi pernah tak anda mengalami masalah kawalan perosak? Mesti ada kan? Biasalah, nak buat sesuatu tu bukan semuanya mudah. Maka jangan risau kerana hari ini dalam segmen Pertanian Lestari kita akan belajar mengenai kawalan perosak. Untuk bertanya lebih lanjut, apa kata kita bertanya kepada tetamu kita iaitu Encik Fakhrush. Ya, saya. Encik Fakhrush, boleh terangkan pada penonton tak mengenai kawalan perosak ni? Okey, kawalan perosak ni adalah sangat penting lah. Sekiranya melibatkan tanaman, kita memerlukan kaedah-kaedah untuk mengawal perosak ni. Sebab apa? Kawalan perosak ni sebenarnya menjamin mutu ataupun kualiti tanaman kita. Kita sembur bahagian atas daun dan juga bawah daun. Kadang-kadang serangga ni akan Ada di bawah akan berada di bawah daun. Dan juga di bahagian batang serta di tanah juga. Baik, baik. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kaedah semburan ni kita mesti lakukan di awal pagi. Jangan di waktu yang sudah orang kata lambat. dah pukul 12 baru kita nak buat meracun tanaman. Baik, Sebab apa? Serangga dah kadang-kadang dia dah tak ada di kawasan tersebut. Dia dah pergi ke tempat-tempat lain ataupun dia dah menyorot dalam tanah dan sebagainya. Baik. Biasanya waktu pagi ataupun lewat petang. Baik. Buat gemburan ni bertujuan adalah untuk kita memusnahkan telur-telur ataupun ulat-ulat yang berada di dalam tanah ini yang boleh memudaratkan pokok kita. Baik. Kita gembur dan kita ambil sedikit baja kompos itu tadi. Ya. Kita akan taburkan tabur di atas. di sekeliling tanaman kita lah. Kita akan tabur dan kita gembur kembali. Gembur ini juga boleh membantu dari segi pengudaraan untuk tanah. Dan boleh membantu akar pokok menjadi lebih subur. Baik. Okey, mana? Ya, baik. Okey. Dah nampak dah cara macam mana untuk menggembur tanah? Susah pun, senang je. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Fakhrush kerana menunjukkan beberapa cara sebagai kawalan perosak. Baik Encik Tan, Ramona nak tahu apakah kebaikan-kebaikan yang Encik Tan dan para peserta lain dapat bila adanya kebun komuniti ini? Family member and the older folks coming into our place. One is the older generation. They in the morning and in the evening. Morning, they will come in with their grandchildren. They can walk around or they will sit around, enjoy the view of this kebun. Evening, they can also come and help out and they have a cup of teas and all this and chit-chat with us. After that, we also have seen some of the family that bring their children along to walk and also help and bring the children into the kebun to help out in the kebun. Baik. Looking at the plant, how to water the plant, how to plant it, how to take care of the insects. The parent will explain to them, or even the grandparent will come and take them along and explain the good time and the bad time with the young children. Baik Encik Tan, yang seterusnya Ramona nak tahu bagaimana pula dengan hasil tuaian dan hasil jualan ya? Apakah yang dilakukan? When the season for fruiting in another 6 months' time, we hope to have more fruits that the resident can share with us and eat together. Baik. If they are still abundant and if they want to take home, we will sell to them. We can sell to them at below market price
of the fruits during that season. But what is important is that we will encourage them to come together, eat together as one family. Baik, yang terakhir sekali Encik Tan, Ramona nak tanya. Apakah harapan Encik Tan pada kebun ini pada masa akan datang dan apakah pula pesanan Encik Tan kepada para penonton kita di luar sana? My hope also is that we should plant more fruits around Subang so that the Subang people can share. But the only thing is that the residents have to take care of the fruits when it started to drop or have to ripen. Do not let them just drop because they have to follow a good agriculture practice where they have, once the fruits rotten on the floor, is actually very bad for the, they encourage the fruit flies coming into the market, into the trees, and it will affect all the fruits and all these things. Yeah. If they need to come and visit us, we are more happy for them to come and visit our kebun. In fact, we would like to share what we have together and explain to them what are how we started, the good point and the bad point, and we can share the happiness of what we have today. Baiklah, terima kasih banyak-banyak ya Encik Tan. Okay. Macam mana para penonton? Ramona berasa sangat teruja sebab dapat datang, melihat dan mengunjungi kebun komuniti USJ 3/4 ini sendiri. Pelbagai faedah dan kelebihan yang anda akan dapat apabila anda mempunyai kebun komuniti di kawasan perumahan ya para penonton. Ramona berharap kita akan jumpa lagi selepas ini kerana kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton rancangan Kebun Bandar. Jumpa lagi.